Sebut saja kereta segmen D, abang confirm kau akan ada satu persepsi yang buruk ataupun yang katakan kereta segmen D adalah kereta untuk orang tua. Kereta segmen D adalah untuk pakcik-pakcik. Tetapi tidak lagi untuk sekarang. Ini adalah antara contoh yang abang katakan sebuah kereta segmen D, Honda Accord besi terbaru generasi ke-10 varian ECP. Jom kita check it out model ini. Assalamualaikum semua. Seperti abang katakan, kereta segmen D sekarang ni bukan lagi kereta yang dibuat untuk golongan pakcik-pakcik ataupun golongan yang berumur. Tetapi sekarang ni apa yang kita boleh lihat, trend sekarang ini OEM dekat Malaysia ni kita boleh nampak dia cuba ubahkan identiti, design, rekaan dia kepada kereta yang sesuai digunakan untuk semua golongan masyarakat. Ini adalah contoh abang katakan untuk Honda Accord. Di sebelah abang ini adalah Honda Accord versi TCP. Sebenarnya, dia adalah rekaan luaran ni, dia adalah kesinambungan antara model daripada Honda Civic dan juga Honda City yang terbaru. Dia punya grill, dia punya kemasan grill, dia kalau nak ikutkan dengan previous generation Honda Accord memang jauh berbeza. Totally change, totally berubah semuanya. So untuk ada kemasan grill pada bahagian hadapan ni, lampu, kau tengok rekaan lampu dia. Lampu menggunakan jenis LED, tak kisah lampu utama, lampu fog lamp maupun lampu belakang. Yes, memang ini adalah nampak lebih muda, ini adalah nampak lebih macho. Kau tengok sendiri, sama ada setuju ke tidak, kau menilai sendiri. Dan untuk ruangan tepi pula, kalau kita tengok dia punya profil, shape profile untuk kereta segmen D, dia nampak seperti ala-ala sebuah kereta fastback. Yang itu kita akan cerita dekat bahagian belakang. Tetapi untuk bahagian rim, untuk bahagian rim dia menggunakan rim 2 tona bersaiz 18 inci dengan tayar Michelin 235/45. Seterusnya kita pergi pula ke bahagian belakang. Begitu juga untuk rekaan belakang. Orang katakan rekaan belakang ni bukan lagi kereta orang tua. Kau tengok dia punya design dia, walaupun ada setengah orang katakan, alah, kontotnya dia punya belakang ni memang macam ni ke? Yes. Dia sebenarnya dia cuba buat, kalau kau perhatikan, untuk shape belakang, profil belakang ni, dia cuba mengorban. Kalau kau nampak dia punya design bonnet belakang ni adalah sangat kecil. Sebab apa? Sebab dia nak mendatangkan ataupun dia nak buat dia punya profil dia ala-ala sebuah kereta fastback. Tetapi kau jangan pandang ringan daripada kecil ini. Kalau kau buka yang ini, bot dia 570 liter. Setakat kau nak sumbat 4 golf set, 5 golf set, should be no problem. Dan macam abang katakan, untuk rekaan belakang, walaupun ada yang katakan design sangat kontot, tetapi bagi abang, ini adalah lebih cantik, ini adalah lebih menebati cita rasa golongan-golongan muda ataupun macam usia abang lah, 3 series. Dan untuk 2 series, mungkin jiwa muda kau mungkin kau tak suka, it's okay. That's why dia keluarkan untuk Civic dan juga yang lain. Dan untuk profil belakang macam abang katakan, lampu menggunakan lampu jenis LED. Dia ada 2 part dekat bahagian sini, 2 part, dan juga yang paling penting adalah dia ada dual exhaust. Jom kita pergi pula ke bahagian dalaman. Sebelum masuk ke dalam, abang nak tunjukkan 2 ciri yang abang suka pada Honda Accord ini, iaitu dia akan lock sendiri apabila kita keluar daripada kereta ini. Abang akan tunjukkan contoh. Contohnya kereta ni unlock, kita tutup dan kita gerak, kita gerak. Nampak? Dia akan tutup dengan sendiri walaupun kunci ini berada dalam poket kita. Itu adalah ciri pertama abang suka. Ciri kedua yang abang suka, walaupun abang katakan Proton X50 boleh start sendiri, tetapi untuk Honda Accord, sebenarnya teknologi ni dah lama tau. Teknologi ni dah lama. Sebelum ini, daripada Honda Civic pun ada. Tetapi untuk Honda Accord, dia pun boleh start sendiri dengan menggunakan remote. So, abang akan tunjukkan demo dia. So, kita akan unlock, kita akan lock, kita akan start. Nampak? Dia boleh start sendiri, okey?
Bukan X50 boleh. X50 tu, yes baru, tetapi untuk X50, tetapi ciri ini sebenarnya dah lama pada kereta Honda. Dan apa yang paling penting adalah, okey, kereta dalam keadaan lock, aircon telah dihidupkan. Maksudnya sambil kita minum, selepas kita minum, kita masuk, kereta dah sejuk. Okey? So kita masuk dalam pula. Masuk dalam, kereta masih hidup. Nampak? Lega. Untuk dalam pula, memang tak nafikan, kereta segmen D memang untuk golongan eksekutif, biasa untuk bos-bos lah. Kau boleh tampak kelegaan kaki. Ini adalah seat driver yang abang dudukkan tadi, kedudukan asal abang. Walaupun kedudukan asal abang, belakang masih ada lagi banyak ruang. Serius, banyak-banyak ruang. Tetapi apa yang paling penting dia adalah untuk material yang digunakan untuk Honda Accord, kita boleh nampakkan dia banyak menggunakan jenis soft touch. Sepertinya dekat dashboard semua adalah jenis soft touch. Dan kalau boleh nampak dia punya tempat headrest ini, okey, sangat-sangat lembut. Kau nampak ni, dia punya material memang digunakan, memang sangat-sangat orang katakan memang kenalah, memang berkualiti lah. Dan seterusnya, antara perubahan kalau dibandingkan dengan previous generation adalah sekarang ni untuk sistem infotainment, dia dah gunakan jenis floating screen bersaiz 8 inci yang ada sambungan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan untuk bahagian dashboard, kita nampak dia ada kemasan kayu-kayu lah. Lebih kepada premium, eksekutif dan sebagainya lah. Dan untuk bahagian meter, dia adalah gabungan antara digital dan juga analog. Dan apa yang paling penting adalah dia ada Honda Lane Watch dan juga dia boleh support 360 camera. Dan tak lupa juga, okey, untuk orang kata trend semasa, sekarang ini untuk Honda Accord versi yang terbaru, dia pun ada wireless charging juga. Sebenarnya ada banyak lagi yang perubahan lakukan. Yang seterusnya, nampak ni, sesuai untuk kita buat Yang belakang ni kita boleh anjakkan kerusi, naik turun, depan belakang dan banyak lagi. Dan sekarang ini kita pergi pula ke driving experience. Kita nak tengok engine 1.5 liter ini macam mana pergi dia. Jom. Baik, untuk driving experience pula. Sebenarnya antara perubahan yang paling ketara yang dilakukan pada Honda Accord yang terbaru ini adalah engine. Untuk versi yang terbaru ini, untuk generasi ke-10, dia menggunakan engine cc yang lebih kecil. Dan sebenarnya dia menggunakan engine yang sama seperti Honda CR-V dan juga Honda Civic. Tetapi untuk engine yang ini dia dah dituningkan untuk menjadikan dia lebih horsepower dan juga lebih top. Dan yes, dia menggunakan engine 1.5 liter DOHC iVTEC Turbo, 201 PS dan juga 260 Nm torque. Untuk kotak gear menggunakan jenis CVT. Dan kalau atas kertas 0 to 100 cuma 9.1 second, 9.1 saat. Manakala untuk top speed adalah 190 km sejam. Itu adalah atas kertas. Tetapi sepanjang abang bawa kereta ni beberapa hari daripada KL ke Johor, pergi ke Legoland, sebenarnya kereta ini boleh pergi lebih daripada itu, iaitu lebih daripada 190. Berapa? Abang tak nak cakap, tetapi lebih daripada itu. Cuma biasalah, of course, for the CVT gearbox, kau dengar? Kuasa pick up memang ada, tetapi bunyi bising tu tetap ada pada kotak gear CVT. Itu adalah karakter sebenar kotak gear CVT, itu memang tak boleh nak dielakkan. Tetapi, however, kalau kau cruising dekat highway 100-110, sebenarnya benda tu tak dengar, senyap. Tetapi, kalau anda semua nakkan kelajuan yang lebih tinggi, boleh pilih Sport Mode. Nampak? Nampak? Respon dia adalah lebih cepat. Kau tekan, dia pergi. Kau tekan, dia pergi. Kau tekan, dia pergi. Dan of course, satu, is fun to drive sebab dia ada pedal shift. Gear 3. Gear 4. Gear 5. Gear 4. Gear 3. Gear 4. This is for fun to drive. Kalau kau nak buat kerja gila lah. Dan seterusnya, antara benda yang abang suka juga adalah ciri keselamatan dia. Ini pun ada Honda Sensing. Sebelum ni abang ada review Honda Civic TCP, ada Honda Sensing. Dan apa yang ada pada Honda Civic, semua ada pada Honda Accord yang ini. Dia ada lane departure warning, dia ada lagi road departure mitigation.
dan juga dia ada low speed follow, auto high beam. Dia ada forward collision warning, dia ada lane keeping assist, dia ada collision mitigation, braking system dan sebagainya. Tetapi satu benda yang dia tak ada adalah dia tak ada blind spot monitor. Bagi abang, untuk blind spot monitor memang satu keperluan sekarang ni, tapi alangkah baiknya jika Honda Accord pun ada blind spot monitor. Tetapi yang the good news ialah walaupun dia tak ada blind spot monitor, tetapi dia ada RCTA, Rear Cross Traffic Alert. Itu juga antara ciri yang abang suka. Kalau dia adalah macam abang katakan, dia ada blind spot, is a perfect kereta yang ini. So, itu adalah antara safety yang ada. Macam abang katakan, selain pada dia Honda Lane Watch, macam abang katakan tadi, dia ada 6 airbag. Yang ciri-ciri lain dia adalah ABS, ESC, VSC, semua tu ada. Tetapi untuk Honda Sensing ini adalah safety bonus untuk sesiapa yang beli kereta Honda lah, of course. Itu antara teknologi safety yang kita inginkan, yang ada pada semua kereta. Tak kisah kereta murah, kereta sederhana, kereta mahal, itu ciri yang kita nakkan. Dia boleh membantu kita dalam pemanduan dan juga at least kalau berlaku apa-apa, dia boleh mengurangkan impak kemalangan. Bukan kau tak accident, tetapi dia boleh mengurangkan impak kemalangan. Dan untuk harga, semua orang nak tahu. So, untuk Honda Accord sebenarnya dia ada dua variant, iaitu versi TC dan juga versi TCP. TCP adalah versi premium untuk yang inilah. So, untuk versi TC, harga dia adalah RM178,203. Lebih kurang jatuh plus minus. Manakala untuk yang ini adalah RM187,390. Yes, mungkin ada yang katakan harga agak keras. Kalau nak di-comparekan dengan previous generation, memang ada sedikit kenaikan. Tetapi dengan apa yang diberikan, abang rasa itu adalah satu berbaloi bagi abang. Walaupun sebenarnya dia punya pemanduan, feel pemanduan itu tidaklah seperfect. Baik dari segi biasalah handling kan, handling dan sebagainya tidaklah seperfect, tetapi masih lagi berbaloi untuk dimiliki. Dan untuk waranti didatangkan dengan 5 tahun dengan unlimited mileage. So abang rasa itu sahaja pandangan abang mengenai Honda Accord yang terbaru yang ini kan. Sama ada berbaloi ke tidak, itu anda buat keputusan. Tetapi bagi abang, jika abang mencari sebuah kereta segmen D yang orang kata yang ada ciri yang lengkap, yang ada safety, yang ada power, yang ada keselesaan, ini adalah antara kereta segmen D yang abang akan looking pada masa akan datang. Alright, sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasa, jika ada sebarang cadangan, pandangan ataupun soalan, boleh dinyatakan di ruangan komen bawah. Dan jangan lupa terus like dan subscribe di page kami, panlaju.com.my. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Yes, cornering dia memang sedap.